Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa marilah sama-sama kita memulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah terus melimpahkan rahmat-Nya dan terus memilih kita untuk kita terus berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan ya. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, majlis ilmu ni adalah majlis yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kata Nabi, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikatan sayyarah, yakni malaikat-malaikat yang berjalan, tuan-tuan ya. Jadi malaikat ni tuan-tuan, dia banyak tugas-tugas dia. Ada malaikat yang disebut kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mencatat sekalian amalan manusia baik dan buruk dipanggil malaikat kiraman katibin, raqib atid. Ada malaikat-malaikat yang menyoal soalan dalam kubur, tuan-tuan. Begitulah seterusnya. Malaikat ni masing-masing macam-macam tugasnya yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada mereka, tuan-tuan ya.
Dan di kalangan para malaikat ni ada yang Allah Subhanahu Wa Taala khaskan kepada mereka untuk mencari majlis-majlis zikir, tuan-tuan ya. Itu disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi, sesungguhnya bagi Allah ada malaikat yang berjalan, yang mana mereka ini mencari majlis-majlis zikir, termasuklah majlis-majlis ilmu, tuan-tuan ya. Sebab tu kalau boleh kita ni nak kena berada dalam live, tuan-tuan ya, supaya langsung ni kita dapat rahmat daripada malaikat sekarang ni. Boleh nak dengar rakaman, tapi tak sama. Keberkatan dalam live dan keberkatan dalam rakaman dia tak sama, tuan-tuan ya. Jadi kalau live ni sedang langsung ni, maksudnya malaikat tu sedang benar-benar berada dengan kita. Maksudnya tuan-tuan, kita kena yakin apa yang Nabi SAW sebut ni, kita kena yakin. Kalau tanya kita, Ustaz, malaikat duduk bersama kita ke sekarang ni? Ya, kena yakin. Tak boleh kita ragu-ragu dengan janji Nabi SAW. Jadi maknanya malaikat ada dengan saya, dengan tuan-tuan dan semuanya di masing-masing di rumah-rumah ni. Masing-masing lah tuan-tuan, malaikat ada dengan kita. Maka kata Nabi, malaikat ni dia akan berjalan, dan kemudian apabila mereka mendapati faida wajadu, bila mereka ni mendapat majlis zikir, mereka akan turun beramai-ramai di tempat tersebut. Dan kata Nabi SAW, malaikat ni tuan-tuan ramai dalam majlis zikir, majlis ilmu ni, dia bertimpa-timpa kata Nabi sampai ke langit. Tuan-tuan, langit ni bukan tingginya pokok kelapa tu, tuan-tuan ya. Langit ni tinggi, maksudnya malaikat yang berada dalam majlis ilmu ni, mereka bertimpa-timpa sampailah kepada langit yang atas tu. Mereka berada daripada bawah sampai ke atas. Mereka bersama dengan orang-orang yang berada dalam majlis-majlis ilmu, tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mata sekalian, tidak ada tujuan yang lain untuk kita bersama-sama pada pagi ini, melainkan untuk kita menambahkan lagi timbangan berat amal kita di akhirat kelak, tuan-tuan. Kita dosa banyak, tuan-tuan. Saya lah khasnya dosa banyak. Jadi tuan-tuan, bila saya rasa nak berkuliah ni, maka saya seronok. Sebab apa seronok? Sebab saya tahu saya sedang buat amal kebaikan untuk beratkan amal timbangan saya di akhirat kelak. Sebab dosa saya banyak. Maka bila kita duduk ni, kita niat dah ingat akhirat kita, ingat timbangan amal kita di akhirat kelak. Maka kita duduk ni dengan bersemangat. Kenapa kita bersemangat, tuan-tuan? Sebab kita tahu dah apa yang kita sedang buat ni ada jaminan kebaikan, ada jaminan pahala, ada jaminan syurga yang Allah akan berikan kepada kita di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Maka sebab tu kata Nabi SAW, al-kayyisu, orang yang cerdik. Tuan-tuan ya. Ni orang yang cerdik, sebenar-benar cerdiknya kata Nabi adalah orang-orang yang sentiasa menundukkan hawa nafsu dia, kan? Maknanya orang yang tidak mengikut nafsu ataupun mengangkat nafsu, ditundukkan nafsu dia. Dan kemudian kata Nabi, wa'amila bima ba'dal maut, dan orang-orang yang sentiasa beramal untuk lepas daripada kematian. Maka kita ni tuan-tuan bertemu ni, antara tujuan kita untuk mencari redha Allah, dan antaranya ialah untuk kita memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, dalam keadaan PKP ni tuan-tuan tak, maknanya kita meneruskan program-program kita ataupun amalan-amalan yang kita biasa buat sebelum PKP, kuliah subuh, kuliah maghrib. Ini semua adalah timbangan-timbangan amal kita yang kita nak bawa di akhirat kelak. Maksudnya, jangan sebab PKP, jangan sebab lockdown alasan kita untuk kita tidak beramal kepada Allah, untuk kita tinggalkan sembahyang sunat, tuan-tuan. Jadi orang-orang yang rugilah, tuan-tuan ya. Jadi kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tu kasih kepada amal madama wa in qalla, kata Nabi. Amal yang berterusan walau sedikit. Tak, bukan banyak kita punya amal ni. Kalau kita kira kuliah subuh, kuliah maghrib ni sejam 2 jam je, tuan-tuan nak. Maknanya maghrib sejam, subuh sejam, kadang-kadang tak sampai sejam pun, kadang-kadang setengah jam je, tuan-tuan tak. Banyak sangat ke nak banding 24 jam kita ke mana kita bawa? Jadi kita ni nak cuba buat amal yang walau sedikit tapi berkekalan. Madama, sentiasa buat, wa in qalla, walau sedikit pun, tuan-tuan. Ini amalan yang sangat Allah kasih. Ya Allah, maksudnya amalan kalau nak dibanding sikit kekal, sikit berpanjangan, tuan-tuan nak, sikit istiqamah, lebih Allah kasih daripada amalan yang banyak tapi sekali itu je dibuat. Maksudnya kalau ada orang ada sedekah 1,000, apa tu tak sedekah dah. Lebih Allah kasih orang yang sedekah RM3, RM3 tapi setiap hari. Berkekalan. Setiap Jumaat RM5, RM5 setiap Jumaat. Berkekalan, tuan-tuan nak. Ataupun memang dah diletakkan harta dia ni sebulan 300 mesti habis. 300 berkekalan. Bagi mak ayah 200. Lebih Allah kasih daripada amalan yang kita buat banyak, lepas tu kita tinggal dah. Tak ada dah, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, tujuan kita menuntut ilmu ni kerana apa? Kerana 4 perkara. Tuan-tuan ya. Baik, jadi kita ni tuan-tuan cari majlis ilmu ni kerana 4 perkara. Tak kira lah dengan Ustaz Isyam ke, dengan Ustaz Amka ke, dengan Ustaz Salam ke, tuan-tuan tak.
dengan ustaz dalam mana-mana kuliah online, tak kira lah tuan-tuan dah, dengan tokku Pasir Gudang ke, tak kira lah di mana-mana kuliah dengan Ustaz Azhar terus ke dan sebagainya tuan-tuan dah. Jadi tuan-tuan matalah sekalian, kita ni menuntut ilmu kerana 4 perkara tuan-tuan dah. Antaranya ialah yang pertama, kita nak berada dalam majlis ilmu ini kerana kita nak menarik rahmat Allah kepada kita. Itu yang pertama tuan-tuan dah. Sebab dalam majlis-majlis ilmu ni, dalam hadis yang lain, memang Nabi SAW sebut dalam hadis, kata Nabi, bila kita berada dalam majlis ilmu, ada malaikat yang bukan sekadar bersama kita. Dia bukan duduk saja, malaikat ni dia doa pada kita. Maka dia doa 2, tuan-tuan tak? Yang pertama, orang-orang berada dalam majlis ilmu, malaikat doa, ya Allah, rahmatilah mereka. Tuan-tuan, penting tak rahmat Allah ni? Pentinglah tuan-tuan. Rahmat ni apa tuan-tuan? Rahmat ni belas ihsan Allah tuan-tuan ya. Jadi kita mengharapkan dalam majlis ilmu, pertama kita nak rahmat Allah tuan-tuan. Kita nak doa malaikat. Malaikat akan doa, ya Allah, rahmatilah mereka dalam majlis ilmu. Dan yang kedua, malaikat akan doa, ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Tuan-tuan, tuan-tuan berada dalam majlis ilmu ni, gugur dosa kita. Dosa kita banyak gugur dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan ya. Dan rahmat ini maksudnya belas ihsan, kasih sayang Allah. Tuan-tuan, belas ihsan ni akan menyebabkan Allah ampunkan dosa kita. Allah tak kira amalan kita banyak kelemahan mana pun, dengan belas ihsan Allah, Allah terima amal kita. Tu kita harapkan belas ihsan, tuan-tuan. Sebab tu kata ulama tasawuf, kalau nak timbang amal kita dengan keadilan Allah, tak ada amal kita yang akan diterima, yang layak diterima oleh Allah. Tuan-tuan, kalau nak dikira amal ibadah kita ni dengan keadilan, betul-betul adil lah, Allah tengok satu-satu bacaan kita, khusyuk hati kita. Tak ada satu amal ni pun yang layak untuk Allah terima sebenarnya, tuan-tuan. Semayang kita tadi, cuba kita fikir, subuh kita tadi, jauh mana kita solat subuh dengan hati yang hadir kepada Allah. Tuan-tuan, termasuklah saya mengakulah kita solat subuh kita banyak lalai dengan kita nak cepatnya dan sebagainya, tuan-tuan. Maka kalau kita nak kira ibadat kita ni, tuan-tuan, banyak sangat kekurangannya, tuan-tuan. Tapi kita usaha nak buat amalan kita, amalan yang terbaik, tuan-tuan. Dalam keadaan kita usaha tu, tetap kita kalah. Kalau Allah mengadili kita dengan adil satu persatu, amal kita ni banyak buruknya, tuan-tuan. Banyak busuknya. Banyak yang cacatnya, tuan-tuan. Tapi dengan belas ihsan Allah, ini yang kita harapkan, rahmat ni, belas ihsan Allah, Allah terima amal ibadat kita. Kalau kira tak layak, tuan-tuan ya. Kalau kira amal ibadat kita ni, tuan-tuan, bukan sekadar Allah nak terima, tak layak untuk diterima oleh Allah. Bahkan kalau Allah nak balas kebaikan dalam kehidupan ni, apatah lagi memang tak layak. Ni dahlah amal kita banyak kurang, Allah terima amal kita. Tak cukup dengan Allah terima, Allah permudahkan urusan kehidupan kita dengan sebab amal yang kita lakukan kepada Allah. Orang rajin solatnya banyak kekurangan, tapi Allah sempurnakan rezeki dia, tuan-tuan. Allah sempurnakan makan minum dia, Allah sempurnakan masalah hidup dia, tuan-tuan. Allah pemudahkan segala urusan kehidupan dia. Kalau nak kira amal tu saja, nak Allah terima pun tak layak dah, apatah lagi Allah nak tolong dalam kehidupan kita. Tapi ini belas ihsan Allah. Inilah belas ihsan Allah. Kalau kira amal kita banyak mana sangat, tuan-tuan, 24 jam kita, berapa banyak kita ingat Allah, dan banyak mana kita lalai dengan Tuhan. Maksudnya 24 jam kita ni, berapa banyak yang kita boleh beribadah kepada Allah, berapa jam satu hari, tuan-tuan. Kalau kita kata 3 jam, 4 jam, mana pergi lagi 20 jam, tuan-tuan. Ada kalau 4 jam, 24 jam kita tidur, kita macam-macam perkara lah, tuan-tuan. Tapi belas ihsan Allah, Allah mudahkan semua kehidupan kita. Dengan pandangan mata kita cerah tengok alam ni sepanjang 24 jam, tak ada pandangan mata kita ni kurang. Inilah disebut sebagai rahmat, belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kira apa yang kita beri kepada Allah ni, Allah hujung kuku buat ada darah pun tak ada. Tapi apa yang Allah limpahkan kepada kita ni, tuan-tuan, berkali-kali ganda, beratus-ratus kali ganda dengan nikmat jantung, nikmat penglihatan. Tapi yang kita beri kepada Allah setakat mana? Allah sikit sangat. Sebab tu, tuan-tuan, inilah kita sebut belas ihsan Allah. Sebab itulah, tuan-tuan, bila kita faham tentang Allah ni, limpahan rahmat dia, limpahan kasih sayang dia kepada kita ni, terlalu banyak sangatlah nak banding apa yang kita beri kepada Allah. Sikit sangat. Terlalu sedikit, tuan-tuan, dengan ketaatan kita yang sangat kurang, yang tidak bersungguh-sungguh, yang mungkin keikhlasan kita belum benar-benar ikhlas 100%, kekhusyukan hati kita sikit sangat yang kita beri kepada Allah, sedangkan Allah beri banyak kepada kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan, dalam keadaan kita memikirkan perkara begini, tuan-tuan, saya nak sebut, maka, tuan-tuan, bila kita melakukan ibadah kepada Allah, buatlah yang paling terbaik. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita bagi Allah ni dah sikit sangat dah. Nak banding dengan pemberian Allah ni beratus-ratus, tak boleh nak kira lah. Tak boleh, terlalu banyak pemberian Allah nak banding dengan apa yang kita beri. Jadi, tuan-tuan, bila mana kita nak berhadap dengan Allah dalam keadaan sedikit ni, banyak kekurangan ni, buatlah yang paling terbaik. Itu yang saya sebut, tuan-tuan ya. Dahlah kita bagi ni sikit lah. Maka bila kita ada peluang, Allah beri kita solat, Allah beri kita baca Quran,
buatlah yang paling terbaik, sebab itulah masa kita dengan Allah, tuan-tuan ya. Sebagai adab kita dengan Tuhan, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, sebagai tanda hamba yang menghargai, tuan-tuan, yang bersyukur dengan sekalian nikmat pemberian Allah 24 jam tidur lena, mata dapat melihat, pendengaran telinga dapat mendengar dengan baik, kaki berjalan dengan sempurna, jantung berdegup dengan baik, tidak terkena COVID-19, sihat. Sedangkan kita solat ni berapa sangat, sembahyang sunat kita berapa minit sangat. Maka bila kita buatlah yang paling terbaik sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Maka dulu majlis ilmu ni, tuan-tuan, pertama kita nak harapkan rahmat Allah. Dalam majlis ilmu ni banyak rahmat Allah turun. Maka rahmat Allah turun ni, Allah beri kita hidayah dengan rahmat ni, Allah beri kita kesedaran dan sebagainya, tuan-tuan ya. Baik, perkara yang kedua, kenapa kita cari majlis ilmu, tuan-tuan? Perkara yang kedua, sebagai untuk menjadikan majlis ilmu ni sebagai peringatan atas kita. Tuan-tuan ya, itu yang kedua. Tuan-tuan, kita bukan tak tahu kan pengajian tasawuf ke, pengajian tauhid ke. Kadang-kadang apa yang kita belajar ni kebanyakannya boleh kita katakan kita tahu, tuan-tuan nak. Dan termasuklah saya sendiri yang berceramah ni, kadang-kadang apa yang saya sebut tu benda yang memang kita sedia maklum, tapi bila kita sebut, kita sebenarnya sedang memperingatkan diri kita balik. Sebab tu tuan-tuan, habis kuliah kadang-kadang saya insafi diri saya balik kan. Saya nasihat orang begitu suruh zikir dan sebagainya, mungkin saya kurang zikir. Maka bila kita berkuliah ni, tuan-tuan nak, tuan-tuan yang mendengar, saya yang menyampaikan, semua datang daripada Allah belaka. Maka sebagai peringatan untuk diri saya sendiri terutamanya. Maka tuan-tuan, duduklah dalam majlis ilmu untuk kita mencari peringatan-peringatan untuk kita sedar daripada kelalaian kita, tuan-tuan ya. Jadi dalam majlis ilmu yang kedua adalah untuk kita mendapat peringatan. Benda yang kita dah tahu, tapi untuk peringat balik, mungkin kurang dekat mana, mungkin ada perkara yang kita sudah lama tinggalkan, mungkin ada amal-amal ibadah kita yang kita hari ini mungkin tidak kekal, kita kena kekalkan semula, tuan-tuan. Jadi sebagai peringatan untuk kita kata refresh balik kan, cas bateri balik kan, tuan-tuan. Kadang-kadang bukan tak tahu kena zikir, kena baca Quran, tapi kadang-kadang lupa. Maka peringatan dalam majlis ilmu ni menyebabkan semangat kita untuk terus beramal tu mekar semula, bangkit semula, tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, bila kita berada dalam majlis ilmu, tujuan yang ketiga adalah untuk kita tambah ilmu dan amal. Tadi peringatan, benda-benda yang mungkin kita dah tahu, ingat balik, tuan-tuan. Yang ketiga, memang dalam majlis ilmu ni akan ada ilmu-ilmu yang kita nak tambah. Oh, selama ni aku tak tahu. Oh, punya ada amalan yang kalau ziarah orang sakit ni kelebihannya begini-begini. Oh, ada malaikat bersama dengan orang yang bersama dengan orang sakit dan sebagainya. Kita tengok kelebihan-kelebihan amal dan sebagainya, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, kita berada dalam majlis ilmu ni nak tambah pengetahuan kita lagi mengenai dengan perkhabaran Nabi, mengenai dengan perkhabaran daripada Al-Quran dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau kita mengaji fiqh, kita belajar lagi mana perkara-perkara yang boleh buat batal sah dan sebagainya. Maka tambah ilmu, tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu untuk tambah ilmu dan tambah amal. Itu yang ketiga tujuan kita dalam majlis ilmu, nak tambah ilmu dan nak tambah amal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tambah ilmu, tambah pengetahuan, ada benda yang baru yang kita ketahui, maka kita tambahlah amalan kita, tuan-tuan. Kalau sebelum ni kita belajar tentang puasa, tuan-tuan, contohnya kan, kita tak tahu kelebihan puasa Isnin Khamis ni apa. Rupanya kelebihan puasa Isnin Khamis ni antara yang Nabi SAW sebut. Nabi kata bila dia tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu suka untuk puasa Isnin dan Khamis, tuan-tuan? Selama hari ni kita tahu dah puasa Isnin Khamis ni sunat, tapi kita kurang tahu apa kelebihannya dan kenapa Nabi nak puasa Isnin Khamis ni. Maka hari ni kita tahu, kita mungkin semangat lagi nak puasa. Contohnya begitu. Maka kata Nabi SAW, aku puasa kerana yang pertama hari ni, dzaka ulidtu. Hari ni hari yang aku dilahirkan, kata Nabi. Sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran aku, maka aku puasa pada hari Isnin ni kerana aku dilahirkan pada hari tersebut. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, kerana amalan manusia dibentangkan oleh Allah pada setiap minggu 2 kali sehari. Minta maaf. 2 hari seminggu. 2 kali sehari lah. 2 hari seminggu, tuan-tuan ya. Maka Nabi kata, aku nak bila mana amalan aku dibentangkan oleh Allah pada hari Isnin dan hari Khamis, amalan itu sampai kepada Allah, dan dalam keadaan amal itu sampai, aku sedang berpuasa, tuan-tuan ya. Maka Nabi, antara sebab Nabi suka puasa Isnin ni, sebab amalan kita dibentangkan pada hari tersebut, dan Nabi nak amalan itu sampai kepada Allah, dan Allah tengok sampainya amalan Nabi, Nabi sedang berpuasa. Dan tu kelebihan dia, tuan-tuan ya. Puasa 3 hari pada setiap bulan, tuan-tuan, dipanggil puasa hari putih, tuan-tuan, Yaumul Bid dipanggil. Puasa hari putih ni, tuan-tuan, apa pula kelebihannya? Yakni pada bulan Hijrah. Bukannya bulan bukan bulan orang putih tu, tuan-tuan, bukan bulan Masihi.
bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal ni ada 3 hari setiap bulan sunat kita puasa. Kalau boleh istiqamah sangat-sangat baik. Nah tuan-tuan ni 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap bulan waktu bulan mengambang tu, bulan bulat tu 13, 14, 15 waktu tu sunat puasa. Puasa hari putih dipanggil tuan-tuan ni. Jadi puasa 13, 14, 15 ni kata Nabi siapa yang beramal seolah-olah puasa sepanjang tahun. Ni kelebihan lain. Yang tadi kelebihan sebab dibentangkan amal tuan-tuan ya. Yang kedua kelebihannya ialah seolah-olah orang yang rajin puasa 3 hari setiap bulan ni panggil hari putih ni, amalan dia buat begini seolah-olah dia berpuasa pahalanya sepanjang setahun. Itu kelebihan dia tuan-tuan. Maka bila kita belajar dalam majlis ilmu ni, kita bertambah ilmu, bertambah pengetahuan kita. Maka bila bertambah pengetahuan, bertambahlah amal tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan saya nak beritahu amalan kita diangkat ni tuan-tuan kepada Allah ni dalam 3 keadaan. Bila amalan kita diangkat kepada Allah 3 keadaan. Pertama, setahun sekali. Kedua, seminggu 2 kali. Dan yang ketiga, setiap hari 2 kali. Ni saja. Sebulan sekali tak ada. Tuan-tuan. Amalan kita ni dibentangkan kepada Allah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih yang datang daripada Nabi SAW. 3 waktu ni amalan kita dibentangkan kepada Allah tuan-tuan ya. Setahun sekali dan 2 kali seminggu tuan-tuan ya. Dan yang ketiga ialah 2 kali sehari. Itu sahaja. Setahun sekali ialah bulan Syaban. Tapi jangan salah faham. Jangan kita ingat amalan kita diangkat oleh Allah ni pada bulan Syaban ni, pada nisfu Syaban. Ni salah faham orang Melayu. Tuan-tuan ya. Nabi tak sebut amal ibadat kita dibentangkan kepada Allah setahun sekali itu pada nisfu Syaban. Tak ada. Nabi tak sebut. Cuma Nabi sebut bulan Syaban. Maka Nabi tak kata 1 Syaban, 2 Syaban, 3 Syaban. Tak ada. Yang penting Nabi SAW sebut kepada kita amalan kita akan dibentangkan setahun sekali pada bulan Syaban. Berapa hari bulan Nabi tak khususkan. Sepanjang bulan Syaban wallahu alam, di mana-mananya Nabi SAW Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat amal ibadah kita, maknanya dibentangkan kepada Allah. Malaikat bawa bentang kepada Allah lah. Ni hadis Nabi tuan-tuan ya. Dan ada juga orang Melayu kata tuan-tuan tak, cerita pasal Syaban pula tuan-tuan ya. Sebab dah terlanjur cerita pasal amal ibadat tadi diangkat tadi tu tuan-tuan, maka saya sebut bagi habis lah. Bagi ilmu ni bagi habis terus tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, ada orang Melayu kita faham pertama nisfu Syaban tu amalan kita dibentangkan kepada Allah. Tak betul. Tak ada dalil nah. Yang Nabi sebut Syaban, bukan nisfu Syaban. Yang kedua, orang Melayu kita faham malam nisfu Syaban ni juga adalah amalan kita, bukan amalan, buku amalan. Buku amalan kita ditukar dengan buku yang baru. Ni juga adalah kefahaman-kefahaman yang tidak ada asasnya tuan-tuan ya. Wallahu alam, siapa yang reka. Siapa yang kata perkara datang daripada Nabi, mulai hari ni jangan sebut lagi. Itu berdosa besar, tak boleh tuan-tuan ya. Benda yang Nabi tak cakap, kita kata Nabi cakap dosa besar, tak boleh tuan-tuan tak? Wallahu alam, saya tak pernah jumpa dia punya dalil sama ada daripada ulama ke ataupun daripada Nabi, memang tak ada lah. Daripada ulama saya tak pernah jumpa. Wallahu alam, kalau ada pandangan ulama yang mungkin dapat ilham ke dan sebagainya. Tapi bila tak datang daripada Nabi tuan-tuan, maka tak boleh pegang lah. Kalau ulama yang kata dimimpi ke dan sebagainya, itu sekadar pandangan boleh lah. Tapi kita nak pegang sebagai hujah tak boleh. Perkara yang kita nak pegang sebagai hujah, Quran, sunnah, dua tu ya. Yang lain ni tak boleh pegang sebagai hujah. Tak boleh nak pegang kuat, memang betul berlaku begitu, tak boleh. Melalui mimpi, ilham dan sebagainya, tak boleh pegang sebagai dalil, tak boleh. Balik Quran, sunnah. Jadi tuan-tuan, tidak ada dalil yang menyatakan pada malam nisfu Syaban, buku amalan kita ditukar dengan buku baru. Tuan-tuan. Maka ada ulama bahas tentang perkara ni tuan-tuan. Kata ulama tak ada faedah nak tukar buku baru. Jadi banyak esok buku kat akhirat. Apa tujuan untuk banyak-banyak buku tuan-tuan? Maksudnya buku kita tetap satu tu saja. Dia takkan tukar-tukar dengan buku-buku yang lain. Jadi kalau ada kepahaman-kepahaman begitu, tuan-tuan perbetulkan. Kalau ada orang-orang yang masih berpegang kepada gitu, sebut minta maaf, kata perkara ni bila saya belajar, perkara ni ustaz beritahu tak ada dalilnya, maka jangan disebarkan. Orang Melayu ni kadang-kadang memanglah tuan-tuan, dia ada amalan-amalan ataupun bukan amalan, kadang-kadang kefahaman dia, tuan-tuan, kepercayaan dia yang kadang-kadang tidak ada asasnya, maka perlu diperbetulkan tuan-tuan ya. Contohnya macam kita bagi salam dalam sembahyang kan. Kita kan bagi salam, assalamualaikum, tunduk-tunduk ni. Ini banyak kali saya terang dalam kuliah saya tuan-tuan ya. Kita lepas ni tuan-tuan, kalau kita sembahyang, jangan kita bagi salam ni sambil-sambil menunduk-nunduk tuan-tuan ya. Yang tu tak ada mazhabnya, tak ada pandangannya. Itu tuan-tuan hanyalah kita katakan rekaan-rekaan ataupun mazhab orang Melayu lah tuan-tuan. Maknanya perkara tu orang Melayu punya mazhab je. Dia bukan mazhab Syafi'i ke Hanafi ke, bukan. Tunduk-tunduk semayang bagi salam, tunduk-tunduk ni orang Melayu punya mazhab.
Maknanya tak ada sandaran lah. Reka-rekaan saja. Tak ada dalil, tak ada pahala pun kalau buat. Bahkan makruh. Sebab menunduk-nunduk kepala ni tuan-tuan, perbuatan yang tidak disuruh oleh Nabi, kita duk tunduk-tunduk, dipanggil memperbaharui perbuatan yang memang tak ada dalam solat, maka perbuatan jadi makruh. Sebab tak disuruh, kita buat-buat jadi makruh lah. Tuan-tuan ya. Dia macam orang bagi salam, tuan-tuan, bagi salam, habis semayang, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang di sini pun ditunduk. Kadang datang di tengah ditunduk balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Perhatilah tuan-tuan, cukup ramai. Sampai hari ni masih ramai orang semayang tunduk-tunduk tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni masalah kita belajar, tak boleh belajar ikut-ikutan ni, tuan-tuan. Tak mengaji dalam majlis ilmu, duk tengok orang buat, kita pun nak buat. Tengok orang angkat tangan lah. At-tahiyat kan. Orang angkat tangan goyang-goyang, kita pun nak goyang. Jangan, tuan-tuan. Kalau tahu dalilnya, tuan-tuan. Kita mazhab Imam Syafi'i tak goyang tangan. Pergi Mekah, tengok Mekah duk goyang-goyang, kita pun duk goyang-goyang juga. Oh, nampak macam seronok goyang-goyang ni. Asyhadu alla. Kita pun duk goyang-goyang, tuan-tuan. Itu bahasanya panjang. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak ada goyang-goyang ni, tuan-tuan ya. Kalau kat Mesir, memang Arab Mesir digoyang terus tu. Dong 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 dong. Mujur kita tak terikut, tuan-tuan ya. Jadi goyang-goyang ni pun bukan goyang berterusan. Kadang-kadang orang Arab pun dibuat bukan betul lah. Kita tengok Arab buat pakai bawa balik, pakai buat tu, tuan-tuan. Sebenarnya goyang ni bukan berterusan. Ada setengah pandangan ulama yang kata berterusan, tapi sangat lemah pandangan tu. Kalau ikut dalam mazhab Maliki, kalau tak salah lagi, goyang, tapi goyang yang bukannya berterusan, digoyang pada Allah, diangkat Allah. Tak apalah, itu bahasa yang panjang, tuan-tuan ya. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, ilmu ni tak boleh kita tengok dan tiru nak buat, tuan-tuan. Macam contoh pada hari ni. Contoh, saya nak bagi contoh. Ramai kita yang pergi umrah, kan? Pergi Mekah, tuan-tuan, nak buat haji, buat umrah. Dan tuan-tuan, ramai di kalangan orang Melayu kita ni, tuan-tuan, dibalik daripada Mekah ni, dibalik daripada sana lah, buat umrah, buat haji ni, tuan-tuan, dia dah semayang sana 40 hari bersama dengan Imam Mekah, tuan-tuan nak. Jadi dia tengok, tuan-tuan tak, dia tengok Bilal dengan imam di Mekah sana. Bila imam akad ini, kalau kat Mekah lah, tuan-tuan ya, kat Mekah sana, bila imam ni dia sami Allahu liman hamidah, Bilal belakang ni, muballigh dipanggil. Muballigh ni, orang belakang ni, Bilal ni dia akan jawab apa? Rabbana lakal hamd. Kan, jawab gitu, tuan-tuan tak? Jadi imam depan ni sami Allahu liman hamidah, Bilal belakang terus Rabbana lakal hamd. Kita balik Malaysia, bila imam sami Allah, kita terus Rabbana lakal hamdu dah. Sedangkan itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan tak sebut, jangan ikut-ikut. Kita dalam Mekah, tengok Imam Mekah tak baca bismillah, kita pun tak baca bismillah, tuan-tuan nak. Mujur yang tu ramai tahu, tuan-tuan nak. Kita dengar imam Allahu Akbar, Alhamdulillah, tak baca bismillah. Balik Malaysia, kita pun jadi imam tak baca bismillah. Tuan-tuan. Ramai orang kata kita ni kan, maknanya boleh menimbulkan fitnah. Bukan salah, tuan-tuan, tapi maksudnya itu pandangan mazhab lain. Kalau kita nak amal, bukan tak boleh, sebab pandangan tu ada. Cuma kita kena faham lah, apa yang kita buat ni bukan sekadar ikut. Kalau nak buat, kita tahu, ni mazhab ni, ni mazhab ni pandangan ulama. Tak apa, ni jangan ikut. Oh, imam buat, aku buat juga. Jangan ikut-ikut, tuan-tuan ya. Macam dalam mazhab Imam Syafi'i kita, sebenarnya bila imam sami Allahu liman hamidah, maka makmum sunat juga sebut sami Allahu liman hamidah. Kita kadang-kadang ni banyak ni, bila imam sami Allah, kita pun Rabbana lakal hamdu. Tak sebut sami Allah dah. Tu balik Mekah tu lah. Tuan-tuan nak. Perbahasan tu saya boleh syarahkan, tapi bukan bab dia, tuan-tuan. Saya boleh syarahkan macam mana maksudnya pandangan-pandangan ulama mengenai dengan dari dalil ni, tuan-tuan. Ada Imam Syafi'i sendiri, ada ijtihad dia, ada hujah dia. Kenapa Imam Syafi'i tak meletakkan Rabbana lakal hamdu terus? Adapun dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, mereka bila sami Allah, mereka jawab Rabbana lakal hamdu terus. Tak ada sami Allah. Imam Syafi'i ada dalil yang kuat tentang perkara ni, tuan-tuan. Bukanlah dalam kuliah kita nak bahas tentang perkara tu, tuan-tuan. Maksudnya saya ringkaskan, sama juga macam waladhdallin. Saya ringkaskan, tuan-tuan. Takut nanti tergantung pula perkara ni. Kenapa Imam Syafi'i kata bila imam sami Allah, makmum kena sami Allah? Kenapa? Kerana dalilnya, kata Imam Syafi'i, macam kita ikut imam baca Fatihah. Ini kalau orang tanya dalil pada kita lah, tuan-tuan ya. Kalau orang tanya kenapa Imam Syafi'i buat begitu, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya ada hadis Nabi. Nabi kata idza sami'al ma'mum, bila makmum dengar imam sebut sami Allahu liman hamidah, maka qala al ma'mum Rabbana lakal hamd. Ini hadis mereka. Maka Imam Syafi'i dia ada ijtihad dia tentang hadis ini. Maka kata Imam Syafi'i, seperti mana imam dengan makmum dalam bacaan Al-Fatihah. Tuan-tuan ni minta maaf kalau saya cakap laju sikit, tuan-tuan ni. Baik, dalam bacaan Fatihah, tuan-tuan nak,
bila kita bersama dengan imam baca pada bacaan-bacaan yang kuat lah ya, maghrib, isyak, subuh jadi bila imam baca waladdallin kan, tuan-tuan tak? Kemudian makmum sebut amin belakang, betul tak? Baik, makmum sebut amin, kita imam kena sebut amin tak, tuan-tuan? Ni satu perbahasan juga, tuan-tuan ya. Maksudnya imam waladdallin, adakah makmum saja kena sebut amin ataupun imam pun kena sebut amin? Sedangkan Nabi SAW sebut, kata Nabi, idza sami'al makmum, bila makmum dengar imam sebut waladdallin, maka dalam makmum jawab amin, kata Nabi. Kan dalil tu Nabi kata hendaklah makmum jawab amin. Tapi apakah imam tak kena sebut amin? Jawapannya tidak. Walaupun hadis tadi Nabi sebut makmum kena jawab amin, Nabi tak kata imam kena jawab amin. Kan Nabi sebut makmum sahaja. Tapi maksudnya daripada dalil hadis tu sebenarnya imam pun kena sebut amin juga. Jadi di situlah Imam Syafi'i mengkiaskan. Maksudnya bukan bila mana imam sebut sami Allah, makmum tak sebut sami Allah. Maka kalau hanya pandangan saya lebih suka untuk ikut pandangan Imam Syafi'i. Sebab apa? Kita sebagai makmum dapat 2 pahala. Pahala sebut sami Allah tu sebagai zikir kan. Kalau kita pakai mazhab lain, bukan kita nak apa, kita maknanya masing-masing mazhab ada pandangan ni. Kalau tanya saya dari segi tasawuf, kan dari segi kita nak dekat diri kepada Allah, nak banyak pahala, maka ikut mazhab Imam Syafi'i lagi banyak pahala. Sebab bila imam sebut sami Allah, kita pun sebut juga sami Allah. Tu kan zikir. Lagi banyak sebutan, lagi banyak pahala. Maka tuan-tuan, bila kita juga menyebut sami Allah, dapat pahala sami Allahu liman hamidah tu, kita juga dapat pahala tu. Dan Rabbana lakal hamdu, dapat pahala yang kedua. Kalau kita pakai mazhab lain, mazhab kata sami Allah, kita tak sebut sami Allah, terus Rabbana lakal hamdu kan, dapat pahala Rabbana lakal hamdu sajalah. Sebab setiap zikir ada pahala. Maka kalau kita tengok kepada kaedah usul fiqhnya, tuan-tuan tak? Kaedah usul fiqhnya, idza kasural fi'lu kasuras thawab. Bila banyak perbuatan, maka banyaklah pahala. Kalau kita banyak sebut zikir dan sembahyang, maka banyak pahalanya. Itu kaedah dia, tuan-tuan ya. Baik, saya nak sebut dengan tuan-tuan tadi apa? Jangan kita beramal ni ikut-ikut orang, pergi negara lain ke dan sebagainya, tuan-tuan tak? Kita nak buat ni biar ada ilmu, biar ada pengetahuannya. Kalau kita buat dengan ilmu, dengan belajar, dengan pengetahuan, dengan bacaan, maksud kita baca buku ke, pernah dengar kuliah dan sebagainya. Jangan kita ni nak beramal suatu perkara, tengok orang buat, kita buat. Itu dipanggil ikut-ikutan. Tuan-tuan ya, mesti belajar. Kenapa orang ni buat macam ni? Tanya dia, wahai Syekh, kenapa buat macam ni? Apa dalilnya? Tu tak apalah. Jangan kalau tengok orang buat, buat juga. Tuan-tuan ya. Jadi maksudnya kita ni, dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, kita nak yang ketiga, nak tambah ilmu, dan nak tambah amal, tambah pengetahuan. Macam hari ni tuan-tuan nak, hari ni kita belajar banyak perkara dah, banyak pengetahuan yang kita dapat, tuan-tuan ya. Baik, perkara yang keempat, tuan-tuan nak, kenapa kita nak ada dalam majlis ilmu ni tuan-tuan? Ni penting tuan-tuan, ni penting. Ni kadang-kadang ada orang sombong, tuan-tuan ya. Niat tuan-tuan, niat. Tuan-tuan belajar untuk perkara yang keempat, tujuan berada dalam majlis ilmu ialah untuk tuan-tuan sampaikan ilmu ni pada orang lain. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan, ni semua bergantung kepada niat kita. Tuan-tuan, ilmu yang kita belajar ni Allah akan beri pahala pada kita bergantung pada niat kita. Kalau tuan-tuan memang niat nak belajar ilmu, nak share pada orang, nak sampai kepada orang, insya-Allah Allah akan pemudahkan tuan-tuan untuk sampaikan ilmu pada orang. Sebab Allah akan tolong kita atas apa yang kita niatkan, tuan-tuan ya. Jadi kita niat dapat rahmat. Saya ulang balik. Empat perkara, tuan-tuan ya. Kita mencari ilmu ni 4 perkara. Pertama, kita dapat rahmat Allah dan doa sekalian malaikat, tuan-tuan. Yang kedua, sebagai peringatan. Mungkin kelupaan kita, kelalaian kita dan sebagainya. Yang ketiga, untuk tambah ilmu dan tambah amal. Tambah ilmu dan tambah amal. Yang keempat, untuk kita sebarkan ilmu ni kepada orang lain. Maksudnya, bila kita belajar, jangan sombong pengetahuan tu untuk diri kita sahaja. Sharekan pengetahuan kita. Kita ajar orang untuk sembahyang sunat sekali bersama kita. Kita ceritakan kenapa perlu sembahyang sunat. Kita ajar orang kepada kebaikan untuk puasa dan sebagainya. Ajak ahli keluarga. Sebarkan kepada ahli keluarga apa kelebihan puasa dan sebagainya. Tuan-tuan tak? Orang nak buat, orang tak nak buat, itu milik Allah. Bukan kerja kita. Tuan-tuan tak? Nabi SAW pernah satu hari termenung dekat Kaabah. Nabi sandar kat Kaabah. Tuan-tuan tak? Nabi sedih, tuan-tuan tak? Maka datang malaikat Jibril tanya Rasulullah kenapa sedih. Kata Nabi SAW, umat aku banyak yang melawan aku, yang tak terima dakwah aku, yang tolak kebenaran yang aku sampaikan. Maka turun ayat Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, innama anta mudzakir. Tuan-tuan kena pegang ni. Saya pun kena pegang perkara ni, tuan-tuan tak? Makanya tuan-tuan kena faham, kita ni hanya diutuskan oleh Allah, disuruh oleh Allah, innama anta mudzakir.
lasta alaihim bimusaytir. Tu surah apa tu? Surah Al-Ghasyiyah kan. Wahai Muhammad, Allah tenangkan kepada hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni dia resah tengok umat dia tak nak terima kebenaran yang disampaikan. Sebab Nabi ni kasih sayang dia tinggi. Dia nak umat dia semua masuk syurga kalau boleh. Tuan-tuan tak? Tapi Nabi kena tahu, dia hanyalah makhluk Allah, hamba Allah. Yang mana bukan dia yang pegang hidayah Tuhan. Yang tu yang Allah tegur dia. Tuan-tuan tak? Macam dia nak Abu Talib masuk Islam juga. Dia sayang sangat Abu Talib ni. Sampai dia gosok Abu Talib ni, dia ambil air liur yang mulia, disapu ke Abu Talib. Mudah-mudahan dengan keberkatan air liur dia, Abu Talib maulah nak mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Tapi akhirnya Allah sebut, wahai Muhammad, sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak boleh memberi hidayah kepada orang yang paling kau sayang sekalipun. Tuan-tuan, maka sebenarnya kisah pasal Nabi Muhammad ni bukan berlaku pada Nabi Muhammad saja. Nabi Nuh, anak dia, isteri dia, tuan-tuan. Begitu juga dengan Fir'aun, dengan Asiyah, seorang isteri yang sangat solehah, tuan-tuan, yang sangat taat kepada Allah, tapi suami tak ikut kepada hidayah, tuan-tuan. Maka Nabi kalau tengok pada cerita-cerita zaman-zaman dahulu, Nabi-Nabi dulu, tuan-tuan, maka Nabi dia tahu maksudnya hidayah milik Allah. Maka Nabi ketika mana sandor kat Mekah ni, turun ayat tu, wahai Muhammad, innama anta mudzakir. Hanya saja engkau hanya dituntut oleh Allah memberikan peringatan, lasta alaihim bimufaitin. Bukan engkau orang yang Allah Subhanahu Wa Taala gagahi untuk beri hidayah pada orang. Maksudnya, berapa ramai yang bagi hidayah, berapa ramai orang yang mendapat hidayah, itu bukan tanggungjawab engkau, wahai Muhammad. Maka Nabi tenang. Tuan-tuan, Nabi kena tahu makhluk ni urusan Allah. Maksudnya, memberi hidayah tu semua urusan Allah. Yang menjadikan mereka nak berubah, nak mendengar nasihat kita tu urusan Allah. Tapi kita sampaikan. Maka tuan-tuan, niat kita mengaji ilmu yang keempat, nak sampaikan. Masuk dalam grup. Orang nak hina, orang nak kata, ingat Nabi lagi teruk kena hina, tuan-tuan. Orang nak kata kita macam-macam, tak apa, tuan-tuan. Yang penting kita sampaikan. Hidayah bukan kita yang pegang, hidayah milik Allah. Esok Allah tanya kita, kan, Ustaz Isham, berapa banyak ada orang-orang yang kau bawa balik kepada Islam? Allah tak tanya yang tu, tuan-tuan. Maksudnya berapa ramai orang yang telah kau beri hidayah? Tak, Allah tak tanya soalan tu pada saya. Sebab memang saya tak ada kuasa untuk beri hidayah kepada orang. Hatta orang yang paling kita sayang sekalipun. Anak kita, mak ayah kita dan sebagainya, semua hidayah milik Allah. Tapi kita kena berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, minta Allah beri hidayah. Tapi kita kena faham, kita bukan sebagai orang yang boleh memberi hidayah. Tak. Kita hanya sebagai memberi peringatan. Esok Allah tak tanya kita, berapa banyak orang yang kau beri hidayah. Tak. Allah akan tanya kita, berapa ramai dah orang-orang yang kau beri peringatan kepada mereka. Dah berapa ramai dah orang yang kau tegur dengan peringatan-peringatan daripada Allah. Tu yang Allah tanya. Maksudnya kalau tengok orang ahli maksiat, tegur ke tidak? Tentang orang tu nak terima, tak terima, tu bukan akan ditanya oleh Allah. Tak. Allah nak tanya kita buat tak kerja dakwah ni? Kita sampaikan tidak? Kita share tak kebaikan-kebaikan ilmu yang kita ketahui ni, kita sampaikan tidak? Kita tolong tak agama Allah ni dengan kita bagi tahu amal ma'ruf nahi munkar? Ajak orang kepada kebaikan dengan nasihat-nasihat agama. Cegah orang daripada kemungkaran dengan nasihat-nasihat agama. Buat tak belum lagi? Tuan-tuan, itu yang akan ditanya oleh Allah. Tentang hidayah tu Allah tak tanya. Allah tak tanya berapa ribu orang dah kau tarik masuk Islam. Tak. Allah tanya kita berapa ribu orang dah kau sampaikan Islam. Dapat hidayah, alhamdulillah. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya. Maka tuan-tuan, jangan pernah duka cita dengan penolakan orang-orang yang menolak nasihat kita. Jangan pernah duka cita. Sebab kita hanya dituntut oleh Allah untuk memberi, menyampaikan. Dan jangan putus asa untuk memberi nasihat. Sebab memberi nasihat itulah sebenarnya pahala yang akan diganjari oleh Allah berkali-kali ganda. Selagi mana kita sabar. Tenang. Allah akan ganjari kita dengan usaha ikhtiar kita. Tentang kesan usaha ikhtiar kita, yang tu tak ada kuasa atas kita. Sebab tu tuan-tuan, kita ni dituntut untuk baiki diri, baiki iman kita, baiki dosa dan maksiat. Tuan-tuan, Allah nak tengok usaha kita. Kerja buat kita itulah yang akan diganjari pahala oleh Allah. Ustaz, saya nak khusyuk, payah Ustaz. Tuan-tuan, Allah tak tengok kita sejauh mana kita dapat khusyuk tu. Tapi Allah nak tengok kita sejauh mana kita usaha nak dapat khusyuk tu. Khusyuk ni kerja Tuhan, tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh bangga. Tuan-tuan, oh aku lah ni khusyuk semayang. Tuan-tuan, kita usaha nak dapat khusyuk. Tapi khusyuk tu bila dapat, Allah punya tu. Allah yang bagi. Maka kita kena syukur. Sebab Allah rahmati usaha kita nak khusyuk dengan Allah kurniakan khusyuk tu. Allah rahmati usaha kita, tuan-tuan. Maka Allah dengan belas ihsan dia, kesian tengok kita nak khusyuk, maka Allah beri. Jadi Allah nak bagi pahala kat kita usaha ikhtiar yang kita buat, tuan-tuan. Maka mulai hari ni jangan kita pusing dengan orang yang tak nak terima nasihat kita dan sebagainya, tuan-tuan. Dan kadang-tuan, kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, sama-sama masyarakat kita kan.
Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, nak bagi salam pun kita segan. Tuan-tuan, kita masuk pejabat kita, nak bagi salam, Assalamualaikum pun kita segan. Tuan-tuan, kita kata kadang-kadang syaitan marilah hati kita. Sedangkan itu satu dakwah, tuan-tuan. Mungkin ada orang yang dapat kebaikan kita dengan dakwah hal dipanggil, tuan-tuan. Dia dakwah ni dua, tuan-tuan. Ada dipanggil dakwah dengan sebutan, dengan bacaan, dengan tuan-tuan share kata-kata dan sebagainya. Orang nak baca tak nak baca itu bukan urusan kita. Kita sebarkan, tu yang paling penting. Tu dakwah dipanggil lisanul maqal. Lisanul maqal ni maksudnya cerita, bagi nasihat. Tuan-tuan nak macam saya bersama dengan tuan-tuan sekarang ni, yang ni dipanggil lisanul maqal. Satu lagi dakwah dipanggil lisanul hal dipanggil. Lisanul maqal, lisanul hal. Lisanul hal ni macam mana tuan-tuan? Kita dakwah dengan attitude kita. Dakwah dengan akhlak kita. Dengan budi perketi kita. Masuk pejabat, Assalamualaikum. Itu satu dakwah, tuan-tuan. Mungkin ada orang di sana yang tak biasa bagi salam. Dia kata, Allah, alangkah mulianya kalau aku boleh jadi macam tu. Kita tak cakap dekat dia. Kita masuk ni apa salah bagi salam kan? Kita belajar. Mana bagi salam ni ada malaikat dekat, ada syaitan dekat tepi pintu. Bila kita bagi salam, syaitan ni tak boleh ikut kita masuk dalam pejabat kita dan sebagainya, masuk rumah dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan nak bagi salam pun segan. Tuan-tuan, kenapa segan? Syaitan masuk hati kita. Dia kata tak payah bagi salam lah. Kata dia kan. Kan kalau kau bagi salam, kau ni poyo baik sangat lah dan sebagainya kan. Syaitan ni tuan-tuan tak. Dia buat kita ni tinggalkan agama demi kerana pandangan manusia. Biarlah orang nak kata kita apa pun tuan-tuan. Kita niat nak bawa agama. Orang nak kata kau ni poyo lah bagi salam masuk ramai-ramai. Orang sekarang tak main salam. Hello je. Contoh je tuan-tuan. Orang sekarang ni apa panggil? WhatsApp. Apa saya tak kerti tuan-tuan. Tak ada salam-salam dah tebuk apa mari mana tembuk-tembuk gini tuan-tuan nak. Dah COVID tuan-tuan nak. Salam tak boleh ditumbuk. Tumbuk boleh pula kan. Allah Akbar. Tak boleh salam tak boleh salam sudahlah. Boleh pula salam tak boleh tapi tumbuk boleh. Mari mana pula sunnah ni tuan-tuan nak. Tapi kadang-kadang saya pun ada juga orang ngulu kat saya tu. Saya nak kata apa? Raikan juga tuan-tuan. Dalam hati ni mari mana pula sunnah ni tuan-tuan nak. Dia sunnahnya salam. Sebab nak ngelakkan daripada COVID ni ada mudarat. Maka kita tak salam, tuan-tuan tak? Maka kalau tak salam tak payahlah semua, janganlah tumbuk-tumbuk apa semua. Sama lah kalau kita kata tumbuk ni, COVID ni merebak juga ikut tangan ni, tuan-tuan tak? Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kadang-kadang hari ni manusia ni kadang-kadang tuan-tuan tak? Dia malu nak hidupkan sunnah. Sebab apa? Sebab hari ni orang pandang sunnah ni lekeh. Dia kata orang sekarang mana ada salam-salam dah. Hello, WhatsApp bro kan. Salam pun nak salam genggam tu dah malu dah, tuan-tuan tak? Tuan-tuan, sebarkan agama. Kita belajar ni, kita faham tu, kita sebarkan kepada masyarakat. Tuan-tuan kena faham, agama ni tuan-tuan, bila kita sebarkan kepada masyarakat, pahala orang yang beramal dengan agama yang tuan-tuan sebar ni akan berterusan walaupun tuan-tuan dah mati. Tuan-tuan biasa masuk pejabat, bagi salam, syaitan dalam hati bagi tu macam-macam. Tapi saya nak sebut apa tuan-tuan, jangan kisah orang kata apa sebab kita dituntut untuk menyampaikan sahaja. Orang nak kata, orang nak ikut, Allah nak bagi hidayah itu kerja Tuhan. Kita buat. Jangan kita maksudnya sampai sanggup kita tinggalkan agama demi perhatian manusia. Ini dah teruk tuan-tuan ni. Maksudnya beratlah. Hati kita ni sanggup kerana malu dengan kata-kata orang tinggalkan salam tadi. Nanti orang cakap apa dengan aku? Kenapa kita buat nak tengok orang kata? Kita buat nak tengok apa Allah kata. Kita bukan buat nak bagi orang nampak kita. Kita bukan buat nak bagi orang puji kita, orang kata apa, tak. Kita buat apa yang Allah kata, dia redha, kita buat. Walaupun manusia nak kata apa, aku tak kisah. Sebab aku buat kerana-Mu, ya Allah. Itulah tuan-tuan nak. Saya nak sebut dengan tuan-tuan tentang yang terakhir. Kita mengaji ilmu ni tuan-tuan, maksudnya, mengaji ilmu ni untuk sampaikan. Kerja kita sampaikan tuan-tuan nak. Kadang-kadang kita nak bagi salam malu. Bagi salam tuan-tuan nak. Biarlah, maksudnya lisanul hal kita ni, budi pekerti kita ni, mungkin ada orang yang satu hari dia akan buat perkara tu. Dia tengok kita masuk pejabat bagi salam, masuk mesyuarat bagi salam, tuan-tuan tak habis mesyuarat bagi salam. Dia tengok kita punya akhlak bagi salam, ikhlas kita bagi salam ni kerana kita nak mengamalkan sunnah Nabi, tuan-tuan tak? Dan salam ni memanglah baik. Kita buat salam pula, tuan-tuan. Contoh, sebenarnya saya nak bagi contoh. Salam ni tuan-tuan memang Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW, untuk mengeratkan kasih sayang sama kita, kena sebar dengan salam. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, kata Nabi, seseorang itu tidak akan masuk syurga, melainkan seseorang itu beriman. Dan seseorang itu tidak dipanggil beriman, melainkan seseorang itu saling sayang menyayangi sama Islam. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat, apakah ingin, kata Nabi, aku khabarkan kepada kamu, bagaimana untuk mengeratkan kasih sayang sama orang Islam? Maka kata Nabi, sebarkan salam. Hari ini orang dah tak nak bagi salam lah, tuan-tuan nak. Dan tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, bila dekat kemuncak kepada akhir zaman,
Manusia hanya akan bagi salam kepada orang-orang yang dia kenal saja. Ni tanda akhir zaman. Berlaku tak sekarang ni? Cukup berlaku dah. 80% dah hari ni kalau tuan-tuan tengok, orang bagi salam ni kepada orang yang dikenal je. Dah berlaku dah hari ni. Hanya sikit saja kesedaran manusia-manusia yang nak sebarkan salam kepada semua orang. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, Mesir, tuan-tuan, mereka masih lagi boleh katakan ramai di kalangan mereka yang masih mengamalkan memberi salam pada semua orang. Di negara Mesir. Saya kalau dekat Al-Azhar Mesir, jumpa dengan pelajar-pelajar Arab ni, sama ada pelajar ke, dekat dalam Trenko ke, tuan-tuan tak? Memang itu benda yang saya belajar kat sana banyak. Orang Arab ni dia masuk Trenko, tuan-tuan. Trenko ni van lah. Van untuk kita pergi mana-mana, masuk kereta api ke, tuan-tuan tak? Saya belajar banyak perkara tu, akhlak-akhlak yang mulia yang mereka tunjuk. Mereka masuk, kalau 5 orang masuk tu dalam tu kan, semua bagi salam. Akhirnya saya malu tak bagi salam nak masuk. Kita hari ni tuan-tuan, masyarakat Melayu kita nak bagi salam malu. Sebab biasa masuk tak bagi salam. Kalau kita masuk dalam van ke, semua masuk gitu saja. Tapi Arab tuan-tuan, kalau semua yang masuk tu, kalau 10 orang, setiap seorang yang masuk dalam van tu ditunduk kepada Assalamualaikum. Kita dalam ni Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Sampai kita nak masuk dalam tu, kalau kita tak bagi salam, kita rasa janggal. Kita ni macam janggal tuan-tuan ya. Ini yang kita nak sebarkan agama dengan cara macam ni lah tuan-tuan ya. Maka kalau kat sana memang masih lagi diamalkan. Kalau dekat sana, tuan-tuan Mesir ni, kalau dalam van Trenko ni, pemandu dia tuan-tuan tak? Kadang-kadang dia pasang lagu Arab yang jenis berundang-berundang. Akan ada orang kat belakang ni, dia buka dia punya handphone, pasang Quran. Tuan-tuan tengok betapa hidupnya agama dekat sana. Itu yang baik lah dekat Mesir. Tapi ada juga yang tak baiknya, ada juga. Tapi yang baik kita ambil lah tuan-tuan tak? Maknanya kalau bah tu pasang lagu ke, akan ada orang Arab di belakang ni, dia buka Quran kuat-kuat dekat handphone dia nak lawan lagu tu. Dalam Trenko tu ada Quran, ada lagu. Akhirnya orang yang bawa van driver ni tuan-tuan tak? Dia naik malu, dia tutup lagu dia. Akhirnya Quran tu yang pasang. Ni maksudnya orang-orang yang maksudnya suka nak bawa agama, nak sampaikan kepada masyarakat, tak kira orang nak marah, nak kata apa, tak kira. Sampaikan agama. Jadi tuan-tuan, hari ni kadang-kadang orang malu nak bagi salam. Tuan-tuan tak? Kadang-kadang kita nak sebut Alhamdulillah pun malu depan orang. Kadang-kadang kita, kalau saya ni riak Ustaz. Tuan-tuan kena faham. Bila kita tinggalkan amal kerana manusia, takut orang kata kita riak, bagus dan sebagainya, itu kata Fudail bin Iyad, syirik kepada Allah. Tuan-tuan ya. Minta maaf. Maksudnya, melakukan amal kerana manusia itu adalah riak. Riak tuan-tuan tak? Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak juga sebenarnya. Ataupun Fudail bin Iyad kata syirik. Maksudnya tak baik lah tuan-tuan. Pernah cerita tak baik. Kita nak buat amal kerana Allah tuan-tuan. Jangan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan lepas habis makan, nak angkat tangan ni. Habis makan ni. Tuan-tuan tak? Saya nak cerita sebar agama ni. Kita banyak belajar, sebarkan agama. Ni tujuan kita belajar ilmu yang keempat untuk sebarkan agama. Ini tak akhir tuan-tuan ya. Jadi kata habis makan depan orang ramai ni, dekat meja ni tuan-tuan tak? Bangun ni, sebelum bangun kita nak angkat tangan. Alhamdulillahilladzi at'amana was. Malu nak buat tu tuan-tuan tak? Kenapa malu? Orang tengok. Kenapa kita nak buat amal malu kerana orang tengok? Kenapa kita tak raikan pandangan Allah? Tuan-tuan buang perkara ni. Mulai hari ni, bawa agama. Sebarkan agama dengan lisanul hal, dengan budi pekerti. Tunjuk tuan-tuan, jangan malu. Bawa agama. Apa kita nak malukan? Bawa agama Allah. Bila kita bawa agama Allah, tuan-tuan, Allah angkat kita. Allah muliakan kita. Syaitan dalam hati kita. Janganlah nanti orang kata kau riak, bagus sangat, poyo dan sebagainya kan tuan-tuan. Jangan. Tuan-tuan bawa agama. Jangan kerana orang kata, jangan kerana syaitan kata. Biar apa yang Allah kata. Allah nak kita tunjuk agama. Allah redha dengan apa yang kita buat lepas habis makan. Angkat tangan elok. Ni kadang-kadang tuan-tuan, dalam makan ni kan, nak suruh masing-masing baca doa pun malu. Masing-masing, bismillah, masing-masing. Ada dalam perasaan hati tu, Syekh, minta baca doa lah. Kita kadang-kadang sama-sama dengan kita punya sahabat-sahabat yang mungkin bukan ahli kuliah dan sebagainya. Kita ni kaki kuliah. Kita nak mula angkat tangan baca doa pun malu. Ni malu belaka dah tuan-tuan nak. Ni malu tak kena tempat. Tuan-tuan tak? Sedangkan malu yang dituntut dalam Islam itu, memanglah malu ni daripada iman. Tuan-tuan tak? Sebab Nabi kata al-haya'u minal iman. Tetapi bukan malu nak bawa agama tuan-tuan. Tapi hari ni maksudnya, malu ni dah jatuh, dah tak kena dah. Buat maksiat tak malu. Tapi nak bawa agama malu. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan tak? Sepatutnya malu yang betul. Malu nak buat maksiat. Malu dengan Allah. Malu dengan pandangan Allah. Ni kita orang tak ada, walaupun Allah nampak kita buat maksiat. Kita bukan malu dengan Allah, kita malu dengan orang. Kita tinggal maksiat kerana orang. Bila orang tak ada, walaupun kita yakin Allah tengok kita, kita buat maksiat. Ni dah terbalik tuan-tuan. Tapi bila kita nak bawa agama, kita malu. Hari nak angkat tangan kan. Kita dalam meja makan tuan-tuan tak? Kita nak angkat tangan, jom kita baca doa sama-sama. Malu nak cakap benda tu. Tuan-tuan, bawa agama, sebarkan agama. Kita buat sahaja. Biar orang nak kata apa, kau ni poyo ke, riak ke,
kita buatkan bukan kerana orang, kita buat kerana Allah. Tuan-tuan kena ingat, jangan kita tinggalkan amal kerana orang, jangan buat amal kerana orang. Tinggal amal kerana orang pun tak boleh, buat amal kerana orang apatah lagi memang tak boleh. Dua-dua ni buang. Kata Fudail bin Iyad, orang yang ikhlas kepada Allah tu dia selamat dua-dua ni. Dia buat bukan kerana orang, dia tinggal pun bukan kerana orang, dia buat semata-mata kerana Allah. Bawa agama. Kadang-kadang kita ni bos, tuan-tuan tak? Naik kereta bersama dengan pekerja-pekerja kita, bawa van ke dan sebagainya. Kita ni kontraktor kan, kontraktor katakan. Anak buah ramai ni, kita orang kuliah mengaji agama. Apa salahnya? Jom kita semua baca doa untuk kita pergi kita pergi rumah orang ke nak pasang elektrik ke, nak pasang aircon ke. Malu kita kadang-kadang nak baca doa dalam van, nak sebut alhamdulillah pun malu, tuan-tuan tak? Hari ni kita malu belaka nak sebut alhamdulillah, malu nak bagi salam, malu nak angkat tangan depan orang ramai nak baca doa makan pun malu nak angkat tangan, betul-betul malu tu. Tangan duduk meja tu. Tuan-tuan tak? Malu nak angkat tangan. Habis makan tu kan, nak sebut alhamdulillahillazi at'ama pun malu. Tuan-tuan, sebelum nak bangun, biarlah orang bangun, kita angkat tangan alhamdulillah. Mungkin ada orang tengok kita, subhanallah, aku ni lepas makan aku tak baca doa makan, astagfirullah. Mungkin ada orang yang tersedar dengan perbuatan kita, dia duduk balik, dia baca doa. Oh, rupanya dia bukan tak nak baca doa, tapi dia lupa nak baca doa lepas habis makan. Kita kadang-kadang ada jamuan, tuan-tuan, annual dinner ke orang kata jamuan-jamuan makan yang besar-besar ni kan, malu kita nak angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan juga lepas habis makan tu kan, ada orang yang mungkin lupa dengan kod bajunya, dengan pakaian cantik, dia duduk balik, dapat pahala pada kita sebab kita peringatkan orang dengan lisanul hal kita, tuan-tuan ya. Sekadar itulah, tuan-tuan. Saya ni kalau ikut nak syarah ni, macam-macam benda nak sebut dengan tuan-tuan lagi. Tapi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. Tuan-tuan faham sendirilah, tuan-tuan. Kehidupan kita ni, jangan malu nak bawa apa yang kita faham dalam agama ni. Sebarkan. Tujuan kita belajar agama untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Bimbing masyarakat balik kepada agama Allah. Buat kerana Allah. Dan kalau tinggalkan perkara yang tak baik pun kerana Allah. Jangan tinggalkan perkara baik kerana syaitan, kerana manusia dan sebagainya, tuan-tuan ya. Sekadar itulah perkongsian kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan kepada kita ni, tuan-tuan, Allah berikan kita kekuatan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sebarkan kepada masyarakat, tuan-tuan ni. Sebenarnya tujuan kita hidup kat dunia ni adalah untuk amal kebaikan diri kita sendiri dan untuk kita sebarkan amal kebaikan kepada masyarakat. Itulah tujuan kita hidup kat dunia, tuan-tuan ya. Bukan tujuan hidup kat dunia ni jadi kera sumbang, jadi sibuk beramal dengan diri sendiri, tak bicara hal orang nak jadi apa, tuan-tuan tak? Kita hidup kat dunia ni, selain kita nak mencari redha Allah untuk diri kita, kita nak bawa semua orang juga mencari redha Allah. Kita dituntut oleh Allah untuk sampaikan agama ini. Berapa ramai orang yang balik kepada Allah dengan sebab dakwah kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. InsyaAllah berjumpa pada malam ni dalam kuliah tauhid, tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya menyampaikan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah.